wadhaifu syahri Ramadan. Tugas-tugas di bulan Ramadan berasal daripada kitab Lataiful Ma'arif tulisan Ibnu Rajab. Ini juga dalam bentuk ringkasan. Tetapi bahasa tidak diubah. Bahasa asal ialah bahasa pengarangnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Muka surat 10 ya. Kita masih lagi mensyarahkan satu hadis yang terpenting tentang kelebihan ataupun bergembira dengan kedatangan Ramadan. Hadis Nabi SAW, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam miliknya, satu kebajikan berganda 10, ganda sehingga 700 kali ganda. Tiba-tiba Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa bukan milik hamba anak Adam, puasa milik Tuhan. Aku sahaja yang boleh membalasnya, dengan mana tidak ada nombor dan tidak ada angka kepada gandaan amalannya. Muka surat 10 disebut rahsia. Kenapa gandaan ini berlaku? Wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbab. Berganda amalan, berganda pahala amalan, apa sebabnya? Dia kata biasanya yang pertama minha syaraful makan. Apabila kita beramal baik di tempat yang baik. Al-ma'muli bihi, yang dilakukan amalan padanya. Zadikal amalu, diamalkan amalan. Amalan itu baik, itu satu pahala. Kemudian di tempat yang baik, pahala yang kedua ataupun gandaan yang kedua. Kal haram, seperti tanah haram. Walidzalika tudha'afu as-salatu fi masjidai Makkah wal Madinah. Ya. Sembahyang di Mekah, sembahyang di Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, pahalanya lain. Dalam hadis kata salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illa al-masjidal haram. Sembahyang di masjid aku lebih baik daripada 1000 sembahyang daripada masjid lain kecuali Masjid Haram. Masjid Haram 1000 sejuta ya. Wa fi riwayatin fa innahu afdal. Wa minha syarafuz zaman. Antaranya beramal baik di masa yang baik, di hari dan bulan yang baik. Ka syahri Ramadana wa ashri Dzulhijjah. Contohnya amalan baik yang berlaku di bulan Ramadan ataupun berlaku di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Wa qad yudha'afu thawabu bi asbabin ukhra minha syaraful amil. Ada lagi sebenarnya faktor-faktor lain. Antaranya syaraful amil. Orang itu sendiri. Amal yang sama, tapi orang lain-lain. Seorang yang beramal dengan ilmu pengetahuan, dengan ketakwaan yang lebih, keikhlasan yang lebih, tak sama dengan amal yang sama dilakukan oleh orang lain. Syaraful amili indallahi wa qurbuhu minhu, dia lebih hampir kepada Tuhan. Wa kasratu taqwahu, dia lebih bertakwa. Kama du'ifa ajru hadhihi al-ummah ala ujuri man qablahum minal umam. Umat pun begitu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tak sama dengan umat terdahulu. Wa'utu kiflaini minal ajri, kita berganda. Wa amma qawluhu fa innahu li, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu li, puasa milikku. Fa innallaha khassas siyama bi idafatihi ila nafsi. Tengok, puasa Tuhan sandarkan, khususkan kepada dirinya, li ya. Duna sairil amal, amalan lain tidak dinasabkan demikian.
Waqad kathural qawlu fi makna dhalik. Ulama kita bincang panjang apa maksud li di sini, ya. Wa min ahsani ma dzukira fihi wajhan. Panjang kisah, tapi ada dua pendapat yang nampak sangat jelas, ya. Anna siyama huwa mujarradu tarki huzuzin nafsi wa syahawatihal asliyah allati, meninggalkan sungguh-sungguh bahagian nafsu dan syahwatnya yang asal, yang mana kita dinalurikan untuk condong kepadanya. Ialah makan itu memang Tuhan asal buat untuk kita. Minum, isteri. Wala yujadu dhalika fi ibadatin ukhra ghaira siyam. Semua nafsu ini ada dalam puasa, tidak ada dalam ibadat lain. Ditinggalkan secara keseluruhannya. Li'anna al-ihram innama yutraku fihi al-jima'u wa dawa'ihi min at-tibi duna sa'iri asy-syahawati min al-akli wa syurbi. Contohnya umrah, haji, ya. Ada ihram. Ihram meninggalkan yang haram. Bahagian yang halal ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Dia tinggalkan persetubuhan, wangian, pakaian-pakaian. Tapi makan tak ada masalah. Orang ihram boleh makan. Orang ihram boleh minum. Puasa lebih lagi. Makan minum pun tak boleh. Wa kadzalika li'tikafu ma'a annahu tabi'un lis-shaum. I'tikaf begitu juga. Tidak boleh tinggal masjid. Tapi boleh makan, boleh minum. Wa amma as-salah fa innahu wa in taraka al-musalli fiha jami'a syahawat. Sembahyang, betul. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap, tak boleh berjalan. Illa anna muddataha la tatul. Tapi tempohnya tak panjang. Fala yajidul musalli faqdat ta'ami wasyarabi. Orang sembahyang tak ada lah sampai kebuluran. Macam orang puasa. Betul dia tak boleh makan, tak boleh minum. Fi salati, dalam sembahyangnya. Tapi sekejap je. Tak sempat rasa sangatlah. Bal qad nuhiya an yusalliya wa nafsuhu tatuqu ila ta'am. Bahkan bagi orang sembahyang, kalau dia lapar dan makanan ada, makanlah dulu. Bihadratihi. Sedangkan makanan dah ada di hadapan, maka diperintahkan supaya mereka makan dulu, supaya tidak terikat dengan sembahyang. Hatta yatanawala minhu ma yusakkinu nafsah. Dia ambillah makanan apa yang boleh meringankan nafsu. Walihaza umira bitaqdimil asya ala salat. Untuk sembahyang ni kita berbuka nanti, ya, makan malam. Makan dulu. Sebelum daripada sembahyang maghrib, tak ada masalah. Wa zahabat ta'ifatun minal ulama ila ibahati syurbil ma'i fi salati tatawwu'. Ini tak payah baca lah ni, ya. Tak ada mazhab kita ni, ya. Ada setengah-setengah mazhab ni pelik, ya. Mazhab Hambali. Boleh minum air. Minum air dibolehkan, ya. Ni jangan dengarlah, nanti pelik dia beramal. Wa kana Ibnu Zubair yaf'aluhu fi salati. Katanya bukan sembarangan tu. Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ni sama ada Urwah ataupun Abdullah. Ni anak murid pada Aisyah kedua-duanya. Anak kepada Asma. Yaf'aluhu fi salat wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Katanya satu riwayat dalam Imam Ahmad, kalau dahaga sangat boleh minum air, ya. Wa hadza bi khilafi siyam. Ini lain daripada puasa. Puasa fa innahu yastaw'ibu an-nahara kullah. Dia meliputi siang keseluruhannya. Fa yajidu as-sa'imu faqda hadhihi syahawat. Orang puasa dia dapati sangat bahawa dia kehilangan semua nafsu-nafsu ini. Dia terdera. Wa taququ nafsuhu ilaiha. Dirinya nak sangat. Wa khususan fi nahari saif, apatah lagi Ramadan banyak datang di musim panas. Bi syiddati harrihi wa tuli. Panas dan lama pula. Walihadza ruwiya anna min khisalil iman as-shaum fi saif. Sebab itu dalam sebahagian hadis, walaupun mungkin dhaif, antara tanda iman ialah berpuasa
di panas, di musim panas. Fa idza ishtadda tawaqanun nafs ila ma tashtahihi ma'a qudratiha alaihi thumma tarakathu lillahi fi mawdi'in la yattali'u alaihi illa Allah kana dzalika dalilan ala sihhati. Jadi apabila nafsunya sangat bertaut, sangat terikat, sangat rindu kepada nafsunya, sedangkan dia mampu sangat, boleh makan, boleh minum, tak ada masalah, tetapi dia tinggal juga hanya kerana Tuhan di tempat yang tidak dapat melihatnya kecuali Allah. Kita tahu yang membatalkan puasa ni tak semestinya makan banyak, titik air pun batal puasa, seteguk pun dah cukup, dan dia boleh sangat menutupnya daripada pengetahuan orang. Tetapi dia tahu bahawa Tuhan tidak terlindung daripada lakuannya. Kana dzalika dalilan ala sihhati. Jadi menunjukkan imannya sah. Jadi puasa bukti bahawa iman kita sihat, iman kita betul. Fa inna as-sa'ima ya'lamu anna lahu rabban yattali'u alaihi fi khalwatihi. Orang berpuasa dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang boleh mengintainya ketika dia kesunyian. Wa qad harrama alaihi an yatanawala nahyahu khaufan min iqabihi wa raghbatan fi sawabihi. Tuhan ini telah mengharamkan kepadanya untuk dia mengambil. Jadi ditinggalkannya kerana takut pada hukuman Tuhan dan inginkan pahala. Fasyakarallahu lahu dzalik. Tuhan berterima kasih kepadanya. Wa ikhtassa li nafsihi amalahu hadza min baini sairi a'mal. Maka Tuhan pilih dalam banyak-banyak amalannya, Tuhan pilih ibadat puasa sebagai ibadat istimewa milik Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala ba'da dzalik, kena datang selepasnya sabda Nabi SAW, firman Tuhan, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan nafsunya, makannya, minumnya kerana-Ku. Qala ba'du salaf, bahagian salafus salih dulu berkata, tuba liman taraka syahwatan hadiratan li maw'idi ghaibin lam yarah. Berbahagialah kepada orang yang sanggup meninggalkan nafsu sekarang untuk satu tempoh akan datang yang belum dia melihatnya. Lama alimal mu'min as-sa'im anna ridha maulah fi tarki syahawatihi qaddama ridha maulahu ala hawa. Ini seorang puasa, orang puasa dia tahu bahawa redha Tuhan, perkenan Tuhan ialah pada dia meninggalkan nafsunya. Maka dia mendahului perkenan Tuhan di atas nafsunya. Fasarat lazzatuhu fi tarki syahwatihi lillah. Maka kali ini kelazatannya telah bertukar. Kelazatan dan keseronokannya ialah pada meninggalkan nafsunya kerana Allah. Imanihi bittila'illahi alaih, kerana imannya bahawa Tuhan mengintai dan Tuhan melihatnya. Wasawabihi wa iqabihi. Dan dia juga mencari pahala Tuhan dan juga dia juga takut pada hukuman Tuhan. A'zara min lazzatihi fi tanawuliha fil khalwah. Itu jauh lebih besar daripada dia berseronok dengan mengambil nafsu walaupun dalam kesunyian. Isaran li ridha rabbih ala hawa nafsihi. Dia melebihkan perkenan Tuhan di atas hawa nafsunya sendiri. Wa idza kana hadza fi ma hurrima li'arid as-sawm min at-ta'ami wasyarabi wa mubasharati an-nisa'i fayanbaghi an yata'akkada dzalika fi ma hurrima 'ala al-itlaq. Tengok, ini didikan puasa luar biasa. Dia kata kalau ini dalam perkara yang diharamkan sementara. Puasa ni makan haram sementara je. Minum, bersetubuh
wa yanbaghi an yata'akkada dhalika fi hurrima 'alal itlaq. Maka perkara yang haram selama-lamanya itu lagilah dipertegaskan, makinlah dia terdidik. Kazina wa syurbil khamri, ini tak ada bolanglah, semuanya diharamkan. Wa akhdhil amwal awil a'rad bighairi haqqin, mengambil harta orang, mengganggu, menceroboh maruah orang, ya, mengumpat dan sebagainya. Wasafkid dima'il muharramah, ya, menumpahkan darah, berbunuhan. Fa inna hadza yuskhitullah ala kulli hal, ini mengundang murka Tuhan dalam semua situasi. Di kulli zamanin wa makan, pada setiap masa dan tempat. Fa idza kamala imanul mu'min, apabila iman seorang beriman itu sempurna, kariha dzalika kullahu, dia benci semua itu, a'zama min karahatihi lil qatl wa tar, lebih daripada bencinya kepada bunuh dan pukul. Walihadza ja'ala Rasulullah SAW min alamati wujudi halawatil iman. Dalam hadis lain disebut bahawa di antara tanda wujudnya kemanisan iman, an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran selepas Tuhan menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana dia benci dia dicampak ke dalam neraka. Wa qala Yusuf alaihi salam, tengok Yusuf, dia kata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku kasihi berbanding dengan apa yang mereka ajak aku kepada. Jadi mereka ajak aku melakukan kerja dosa, aku lebih suka memilih penjara. Walaupun penjara menyusahkan, tapi itu lebih menyeronokkannya berbanding daripada melakukan dosa dan maksiat. Itu wajah yang pertama lah, sudut pertama, perspektif yang pertama. Al-wajhu tsani anna as-siyama sirrun bainal 'abdi wa rabbi. Puasa ini amalan rahsia. Amalan ini hanyalah antara hamba dan Tuhan secara langsung, tiada perantaraan. La yattali'u alaihi ghairu, orang lain tak tahu bab puasa. Sembahyang mungkin orang nampak, baca Quran mungkin orang nampak. Puasa mana nampak, sebab dia makan masa, daripada pagi sampai petang. Di annahu murakkabun min niyyatin batinah. Tengok tu, semua barang rahsia berlaku. Niat barang rahsia. La yattali'u 'alaiha illallah wa tarkin litanawuli syahawati allati yustakhfa bitanawuliha fil 'ada. Meninggalkan perkara yang ditinggalkan itu, nafsu-nafsu itu, semua itu boleh disembunyikan. Walidzalika qil as-sawmu la taktubuhul hafazah. Kerana itu dikatakan bahawa puasa amalan yang tidak boleh dicatat oleh malaikat. Kerana malaikat mencatat amalan. Ini bukan amalan, ini meninggalkan amalan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum. Jadi malaikat tidak mampu mencatatnya. Jadi yang mencatatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qila innahu laisa fihi riya'. Ada kata pula ini satu-satunya ibadat yang riya' tidak akan masuk. Kaza qalahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Wa qawluhu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Tengok Tuhan berbangga. Orang berpuasa, dia boleh tinggal nafsunya, subuhannya, makannya, minumnya, kerana aku. Fihi isyaratun ilal ma'na alladhi zakarna. Jadi, dalam perkataan ini, isyarat petunjuk kepada makna yang telah aku sebut sebelum ini. Wa anna as-sa'ima taqarraba ila Allah bi tarki ma tashtahihi nafsuhu. Jadi seorang yang berpuasa, dia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meninggalkan apa yang diingini oleh nafsu. Min at-ta'ami wasyarabi wan nikah. Wa hadhihi a'zamu syahawatin nafs. Tiga ini nafsu terbesar manusia. Wa fit takarrubi bitarki hadhihi syahawati bisiyami fawaid. Mendekatkan diri
dengan meninggalkan nafsu-nafsu dengan puasa ini ada faedah-faedah banyak. Antaranya, kasrun nafs. Kita sedang mengalahkan nafsu. Kita sedang pecahkan ketumbukan kekuatan. Fa inna shiba'a warai wa mubasharatan nisa tahmilun nafsa alal ashari wal batari wal ghaflah. Selalu kenyang, selalu hilang dahaga, selalu melepaskan nafsu. Ini menyebabkan manusia cepat sombong, cepat lalai, cepat ego. Dalam Quran pun disebut kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia cepat sekali menjadi pelampau, sombong, ego, dengan sebab dia rasa cukup. Dia dah kenyang, dia dah hilang dahaga, dia dah dapat segala kehendaknya. Wa minha takhallil qalbi lil fikri wa zikri. Antaranya, bersihkan hati, sunyikan dia, lapangkan dia, kosongkan dia, hanya untuk fikir dan zikir sahaja. Maka dia keluar menjadi seorang yang cerdik, berakal, dan seorang yang berhati hidup sanubarinya. Fa inna tanawula hadhihi syahawati qad tuqassil qalba wa tu'mi. Jadi mengambil nafsu ini cara berlebihan itu mengeraskan hati dan membutakan hati. Wa tahulu bainal abdi wa bainal fikri wa zikri. Itu boleh menghalang hamba daripada fikir dan zikir. Wa tastada'il ghaflah, dan mengundang kelalaian. Wa khuluwul batini minat ta'ami wa syarabi yunawwirul qalba. Perut yang banyak kosong daripada makan minum itu mencerahkan hati. Wa yujibu raqqatahu, dan membawa kepada lembut. Wa yuzilu qaswatahu, menghilangkan keras. Wa yukhallih, lalu dia menjadikan ia lapang, sunyi, lizikri wal fikri, hanya untuk zikir dan fikir. Wa minha annal ghaniyya ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi. Orang kaya dia tahu kadar nikmat Tuhan kepadanya, biikdarihi lahu ala ma mana'ahu katsiran minal fuqara'i min fudulit ta'ami wasyarabi wan nikah. Fa innahu bimtina'ihi min dhalika fi waqtin makhsusin wa husulil masyaqqati lahu bidzalika yatadhakkaru bihi man muni'a min dhalika 'ala al-itlaq. Fayujibu lahu dhalika syukra ni'matillahi alaihi bil ghina wa yad'uhu ila rahmati akhihi al-muhtaji wa musawatihi bima yumkinu min dhalik. Ini satu ibadat yang menjadikan orang kaya bersyukur. Kaya maksudnya cukup makan, cukup minum, cukup keluarga, maka dia bersyukur. Apabila dia berpuasa, kerana dia baru terdidik, dia baru ada kesedaran bahawa demikianlah perasaan orang fakir, orang yang tak cukup makan, orang tak cukup minum, maka dia pun lebih bersifat berkebajikan dan lebih mensyukuri nikmat yang selama ini dia rasai, yang dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak baca belakangnya. Wa minha anna as-siyama yudayyiqu majarid dam allati hiya majari syaitan min ibni Adam. Puasa menyempitkan aliran darah, yang mana aliran darah inilah syaitan melaluinya. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam anak Adam tempat aliran darah, ataupun sebagaimana mengalirnya darah. Fataskuru bisyami wasawisu syaitan. Jadi dengan puasa, was-was syaitan terdiam. Watang kasiru sauratas syahwati wal ghadab. Pecah kesombongan dan kekuatan nafsu dan kemarahan, ataupun layanan kepada nafsu, kehendak diri sendiri. Walihadza ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyama wija'ah.
Nabi menyebut puasa adalah wija', makna pertahanan diri, ya, daripada marah, daripada nafsu, liqat'ihi an syahwatin nikah. Dia yang mampu untuk mengalahkan nafsu perkahwinan pada mereka yang tidak punya kemampuan. Wa'lam annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah bi tarki hadhihi syawatil mubahah fi ghairi halati siyami illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarki ma harramahu Allah fi kulli halin min al-kadhibi wal zulmi wal 'udwani 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Ketahuilah, tidak sempurna mendekati Tuhan dengan meninggalkan nafsu yang harus, melainkan dengan mendekatkan diri dengan meninggalkan yang haram. Jadi tak cerdik benarlah kita boleh meninggalkan yang harus, tiba-tiba kita tidak boleh meninggalkan yang haram. Ini tak faham puasa apa-apa, ya. Macam mana dia boleh berpuasa sedangkan dia belum meninggalkan yang haram? Berbohong. Berbohong itu merosakkan puasa dan merosakkan kepribadiannya daripada awal. Wazulm, menzalimi, wal udwan, merampas harta orang. Fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, hadis di Bukhari, ya. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi. Itu surat selepas tu mesti. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi. Siapa yang tidak boleh meninggalkan percakapan bohong dan beramal dengan bohong, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Maka Tuhan tiada keperluan untuk dia meninggalkan makan dan minum. Jadi ini takrif sebenar pada puasa. Bukan sekadar meninggalkan makan minum yang halal, tapi lebih bermakna kepada meninggalkan yang haram daripada awal lagi. Wa qala Jabir, ni Jabir bin Abdullah, ya. Apa dia kata? Idza sumta falyasum sam'uka. Kalau hari kau puasa, bersama dengan puasa engkau itu ialah puasanya pendengaran daripada melihat yang mendengar yang haram. Wa basaruka, penglihatan engkau. Wa lisanuka, lidah engkau. Anil kadhibi wal maharimi, ya, berbohong dan benda-benda haram. Sehingga orang dulu dia membilang berbohong perkara yang membatalkan puasa. Itu tidak syak lagi. Utamanya membatalkan pahala. Wada' azal jar, jauhi menyakitkan jiran. Waliyakun alaika sakinatun. Tengok orang puasa, jangan jadi sama seperti orang tak puasa. Hari puasa tak akan sama dengan mana-mana hari yang lain. Puasa maknanya kita sedang beribadat. Jadi kena ada persekitaran ibadat pada diri kita. Macam orang sembahyang juga. Dia kena ada sakinah, kena ada ketenangan, ada waqar, ada kemuliaan diri, berakhlak. Yauma saumik wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Cantik sungguh nasihat Jabir, Jabir bin Abdullah, iaitulah pembaca hadis Nabi SAW yang terakhir di kalangan sahabat di masjid Nabi SAW selepas kematian Abu Hurairah, kemudian kematian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah. Ini guru yang membaca hadis Nabi SAW, perawi di antara muksirin, 7 ataupun 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tengok dia kata, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasa engkau dengan hari berbuka engkau sama. Dia bawa syair kepada kita. Idza lam yakun fis sam'i minni tasawunun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtun fahadhi idzan min sawmi al-ju'u wal dhama'u fa in qultu inni sumtu yaumi fama sumtu. Dia kata, kalau pada pendengaran aku bebas, tak jaga pendengaran. Kalau tidak ada pada penglihatanku tunduk. Kalau tidak ada pada percakapanku diam. Bising sangat. Mata pun bebas, ya. Pendengaran pun tak jaga.
Fahazzi idzan min saumil ju' wal dhama. Jadi bahagian aku daripada puasa ialah lapar dan dahaga saja. Puasa hilang, pahala tiada. Fa in qultu inni sumtu, kalau aku mendakwa aku puasa yaumi, hari itu, fama sumtu, itu bukan puasa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal atash. Berapa ramai orang berpuasa, bahagiannya daripada puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin, dan berapa ramai yang berdiri malam. Qiyamul lail hazzuhu min qiyamihi sahru. Bahagiannya daripada berdiri malamnya hanyalah berjaga malam. Letih tidak tidur saja. Walihadzal makna wallahu a'lam, kerana makna inilah Allah Ta'ala yang lebih tahu. Warada fil Qur'ani ba'da zikri tahrimi at-ta'ami wasyarabi 'ala as-sa'imi bin nahari zikru tahrimi akli amwalin nas bil batil. Kita ayat puasa ya. Ayat puasa dalam surah Al-Baqarah. Bila tengok ayat-ayat hukumnya. Lepas daripada hukum puasa ialah hukum tahrim akli amwalin nas bil batil. Ya. Haram makan harta orang dengan kebatilan. Ini dalam ilmu tafsir dipanggil ilmu munasabat. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum, ayat ini dengan ayat selepas. Ya? Jadi susunan mushaf itu penuh dengan hikmah. Sebagaimana tertib nuzul juga penuh dengan peristiwa dan kecantikan qadar. Jadi selepas ayat puasa, kalau kita baca ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sehinggalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Datang selepas tu ialah ayat tentang haram, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan kebatilan. Fa inna tahrima hadza 'amun fi kulli zamanin wa makan. Jadi haram dalam bab mengambil harta orang ini haram selama-lamanya, bukan bulan puasa saja. Dan tidak ada makna kamu keluar daripada puasa tiba-tiba kamu berbuka dengan perkara yang haram, ataupun beraya dengan perkara yang haram, ataupun keluar daripada Ramadan masih lagi bebas melakukan perkara yang haram, makan dengan perkara yang batil. Maka tak ada mana kamu meninggalkan makan benda yang halal di bulan puasa. Bikhilafi at-ta'ami wasyarab, fakana isharatan ila anna man imtathala amra Allah fi ijtinabi at-ta'ami wasyarab fi nahari sawmihi falyamtasil amrahu fi ijtinabi akli al-amwali bil batil. Itu isyarat jelas. Orang yang telah terdidik untuk meninggalkan benda halal, maka hendaklah dia terdidik sikit lagi meninggalkan perkara yang haram. Fa innahu muharramun bi kulli halin la yubahu fi kulli waqtin min al-awqat. Tidak ada satu masa pun yang perkara ini menjadi halal, selama-lamanya haram. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itulah ya. Belum lagi kita selesaikan hadis ini ya. Kitab memang lama banyak lagi lah. Hadis pun belum selesai lagi ya. Pada itulah apa yang berkesempatan untuk dibaca pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk sesi yang ketiga. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas kongsian pada malam ni. Jadi seperti makluman pada awal tadi, insyaAllah kita akan buat satu lagi sesi ataupun dua lagi sesi untuk sambung daurah kitab ni, dua kitab ni.